Assalamualaikum, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 1 Disember 2021. Perkembangan semasa COVID-19. Setelah 5 hari berturut-turut mengalami penurunan, semalam kes baru di Sabah kembali meningkat. Jumlah kes baru ialah 401 kes, 59 kes lebih tinggi daripada kemarin, menjadikan jumlah kumulatif kini 233,233 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga jurucakap COVID-19 Negeri, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan memaklumkan Kota Kinabalu kembali menjadi daerah dengan kes tertinggi iaitu sebanyak 53 kes. Daripada jumlah itu, 30 berpunca daripada kes sporadik atau bergejala. Sebanyak 18 daerah mencatat peningkatan, 5 daerah mencatat penurunan, manakala 4 daerah kekal sifar kes baharu. Hampir 97% daripada semua kes di Sabah semalam adalah dalam kategori 1 dan 2 yang hanya memerlukan rawatan dan pemantauan di rumah atau di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Sementara 4 pesakit dalam kategori 3, 4 pesakit dalam kategori 4 dan seorang pesakit dalam kategori 5, manakala 4 pesakit lain masih dalam penilaian lanjut. Sementara itu, 5 kematian dilaporkan iaitu 2 kes di Tenom dan masing-masing 1 kes di Keningau, Ranau dan Kota Marudu. Manakala sejumlah 598 pesakit sembuh setakat semalam menjadikan jumlah kumulatif sembuh 222,849 orang. Sebelum beralih ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Pemulihan kepada industri terjejas akibat pandemik COVID-19 selain insentif kepada penyedia perkhidmatan dan individu yang melancong ke Sabah. Itu antara tumpuan yang diharapkan dalam pembentangan Belanjawan Negeri Sabah 2022 pada Jumaat ini. Menurut pensyarakanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Sabah, Dr. Hilmi Matahir, kerajaan harus memberikan tumpuan memperbaiki industri jaringan dan infrastruktur seperti capaian dan kelajuan internet agar jurang digital antara bandar, luar bandar dan pinggir bandar dapat dikurangkan. Kita maklum yang jaringan internet ini menjadi asas penting bukan sahaja untuk aktiviti sosial tetapi meliputi pekerjaan, perniagaan, pemasaran barangan jualan, malah menjadi medium utama dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah maupun universiti. Selain itu, Belanjawan 2022 juga diharap memberi tumpuan menyelesaikan masalah kemudahan asas seperti air dan jalan raya di sesetengah kawasan sering menjadi keluhan rakyat. Bantuan modal insan seperti beasiswa dan pinjaman diharap dapat diteruskan dan diperluaskan kepada semua pelajar, bukan hanya tertumpu kepada pelajar sains dan teknologi sahaja. Pembentangan Belanjawan 2022 yang dijadualkan pada 3 Disember ini akan dibentang Ketua Menteri yang juga Menteri Kewangan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Dewan Undangan Negeri Sabah. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS melancarkan pejabat Hab Halal MUIS ke arah memperkasakan isu halal di negeri ini. Ia sekaligus menjadikan MUIS sebagai majlis pertama menjadikan Hab Halal sebagai perniagaan teras. Sebelum ini, isu halal diselaraskan di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JHIS. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan halalan thayyibah menjadi fokus kepada kita di negeri Sabah ini, dan di bawah halal hub ini segala urusan berhubung dengan halal dan penyelarasan berhubung dengan permohonan halal, pemeriksaan halal akan dilaksanakan oleh Majlis Ugama Islam Sabah dengan bantuan kerjasama daripada agensi-agensi yang lain. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata demikian dalam sidang media sempena pelancaran pejabat Hab Halal MUIS di Kota Kinabalu. Sehingga kini lebih 80 permohonan sijil halal dalam proses penelitian.
Graduan Institut Pertanian Sabah IPS diminta terus menimba ilmu untuk menjadi graduan berdaya saing bagi memenuhi keperluan industri. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, graduan perlu menghadapi cabaran dan beradaptasi ke arah revolusi pertanian 4.0 agar dapat berkembang seiring kemajuan teknologi pertanian terbaru. Jelasnya, dengan adanya sektor pendidikan seperti IPS yang memfokuskan bidang pertanian, ia dapat memenuhi keperluan modal insan sektor pertanian di Sabah. Boleh kita lihat daripada fokus Sabah Maju Jaya, program Hala 7 Kerjaan Negeri di mana antara fokus adalah pertanian. Dan maka itu institut ini akan menjadi lebih penting lagi untuk mengeluarkan graduan-graduan dan memberikan latihan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Convocation ke-49 IPS di Kota Kinabalu. Saya lebih berminatlah dalam bidang pertanian ni. Kerana dalam bidang pertanian ni sangat luas dan banyak bidang boleh saya ceburi, terutama cita-cita saya menjadi seorang usahawan lah. Dalam majlis ini, Datuk Dr. Jeffrey turut menyampaikan sijil pertanian kepada 113 pelajar dari seluruh negeri serta sijil pengiktirafan program pertanian tahap 3 Malaysian Qualification Agency kepada Pengarah Jabatan Pertanian Sabah Zulkifli Guladin. Yayasan Nur Jauhar YNJ meneruskan kesinambungan tradisi menyalurkan bantuan kepada sekolah-sekolah di negeri ini. Terbaru, yayasan berkenaan menyampaikan sumbangan kepada Sekolah Kebangsaan SK Sen Monica Sandakan berupa 2 buah penyaman udara dan 15 buah kapet sejadah gulung bernilai RM5,770. Sumbangan disampaikan pengerusi Yayasan Nur Jauhar Brigadier Jeneral Alhamra Tun Juhar dalam satu majlis ringkas yang diadakan di sekolah berkenaan. Alhamra ketika ditemui RTM memberitahu ia adalah sumbangan pertama kepada sekolah yang dibuat di Sandakan selepas negara berhadapan pandemik COVID-19 sejak Mac tahun lalu. Mungkin kita akan lihat di mana-mana sekolah yang memerlukan bantuan dan jika ada keperluan di situ, insyaAllah kita akan melawat sekolah-sekolah tersebut dan memberi keperluan-keperluan yang diperlukan. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada Guru Besar SK Sen Monica Sandakan Nukilis Gimpilit di Sandakan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih khusus kepada Brigadier Jeneral Tuan Haji Alhamra bin Tun Juhar kerana sudi menyampaikan sumbangan pada kali ini, dan begitu juga dengan ayahanda beliau. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tun dan Toh Puan di atas keprihatinan ini. Program Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku WINS dilihat mampu memberi peluang kepada golongan wanita untuk turut serta bersama usahawan berjaya berkongsi pandangan dan pengalaman mereka. Antara manfaat termasuk mempromosikan produk dan mewujudkan rangkaian usahawan Quick Win luar bandar hasil bimbingan Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Harun Durabi berharap program kendalian kemas termasuk program WINS dapat membantu golongan wanita agar terus mencuburkan diri dalam perniagaan dan keusahawanan. Sasaran yang kita lihat pada hari ini ialah Wanita Inspirasiku yang memang menjurus kepada sasaran kita kepada wanita-wanita, dan antara program-programnya pun kita sudah melihat banyak penyertaan daripada usahawan wanita kita, amnya di negeri Sabah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku peringkat negeri Sabah di Tawau. Pelbagai aktiviti sempena program WINS termasuk gerai jualan hasil produk usahawan Quick Win yang berjaya, pameran dan peserta anugerah ikon usahawan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS menyambut baik usaha kerajaan negeri dan persekutuan menerusi program bantuan ihsan komputer baik dan program cerdik membantu kelancaran sesi pengajaran dan pembelajaran PDP ketika pandemik COVID-19. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Dr. Mistrin Radin berkata, usaha itu jelas menunjukkan kesungguhan kerajaan menyediakan kelengkapan sesuai dengan kehendak pelajar dan guru.
Beliau berharap bantuan berkenaan dapat mengurangkan beban guru dan pelajar. Datuk Dr. Miss Drain ditemui pemberita RTM selepas menyempurnakan Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS di Kota Kinabalu. Dalam majlis sama, JPNS melancarkan buku bertajuk Romantika Hujan ditulis Nur Aisyah Maidin yang merupakan seorang guru. Bahan bacaan yang berkualiti dari segi penulisan, dari segi bahasa, dan terjaga dia punya buku itu sesuai untuk bacaan murid-murid sekolah. Tambah beliau, pihaknya berhasrat mempromosikan guru-guru sebagai penulis untuk memperbanyakkan bahan bacaan murid sekolah. Program Hari Bertemu Pelanggan, platform terbaik masyarakat berinteraksi sekaligus mendapatkan perkhidmatan jabatan dan agensi kerajaan. Melalui program berkenaan juga, ia membolehkan pelanggan menyuarakan sebarang aduan berkaitan. Dengan adanya program seperti ini, para pelanggan dan juga orang awam dapat mengetahui servis dan juga mereka dapat menyalurkan ketidakpuasan hati dan sebagai platform kepada orang awam untuk menyuarakan apa-apa jua kemiskinan yang mereka hadapi. Pegawai Daerah Tuaran Sadan Hussein ditemui RTM sempena program Hari Bertemu Pelanggan peringkat Hospital Tuaran di Tuaran. Sementara itu, Hospital Tuaran membuat inovasi Quick Response Feedback Box QRFB dan WhatsApp Care Line bagi mendapatkan maklum balas orang ramai. Sistem yang boleh digunakan secara gunakan telefon pintar. Bila mereka melalui QR box ini akan menunjukkan 3 warna. Jika sekiranya mereka ini puas hati dan bagi kepujian, dia akan keluar sebagai warna hijau. Sekiranya mereka ingin berikan satu cadangan yang terbaik yang bernas untuk kami, ianya akan keluar dalam bentuk warna kuning. Baik saudara, sekian berita Pagi Sabah. Teruskan bersama berita RTM. Saya Emran Azmi Rosli. Salam hormat.